This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk episod yang ketiga dan mungkin hari ini episod last, besok kita akan buat tajuk baru. So, yang mana nak pergi bercuti tak ada masalah, boleh pergi. Cuma nanti kena tengok video lah. Okay, yang mana tertinggal episod 1, kalau terus sambung episod 2, dia jadi macam tak best. Okey, untuk nombor 9, okay, untuk nombor 9, cara nak buat dia, kita baca yang bahasa Melayu. Dia bagi tahu 3 sebutan pertama yang positif. Ni ada kepentingan dia ni. Yang positif bagi geometri, janjang geometri. So kita take note, ini adalah janjang geometri. So 3 sebutan pertamanya ialah 2. Sebutan yang kedua adalah P. Sebutan yang ketiga adalah 18. So yang ini tak adalah titik-titik ni kat depan sebab dia memang cakap 3 sebutan pertama. Okey, cari nilai P dan nisbah sepunya. Okey, nilai P dan nisbah sepunya. Nisbah sepunya ni huruf R. Nilai P adalah sebutan yang kedua. Okey. Daripada sini kita akan dapat nilai R sama dengan sebutan yang kedua bahagi dengan sebelumnya. Okey. Bersamaan juga dengan sebutan yang ketiga 18. Ini 18. Kita perkan dengan sebelumnya. So soalan yang ini lebih maju berbanding soalan yang semalam. Yang semalam kita terpaksa cari yang mana yang betul. Tapi yang ini dia dah upgrade soalan. Cikgu tu dah matang dah semasa buat soalan yang ini. Jadi yang semalam pun kita buat macam ni juga. So awak akan dapat, dari situ awak dapat P kuasa 2 sama dengan. Kemudian nilai yang ini median cross. Kalau tak pasti jangan teka, 18 darab dengan 2. 36. Okay, so dapat kat situ 36. Cuma madam bincang semalam, kalau kuasa 2, pergi sana dia akan jadi punca kuasa, depan ni kena ada tambah tolak. Okay, tambah tolak 36. Jadi jawapan kita untuk nilai P tambah tolak 6. Kalau kita tekan kalkulator, punca 36, jawapannya 6, cuma ada tambah tolak. Jadi kita tengok balik 3 sebutan pertama yang positif. Okay, soalan minta dia nak yang positif, jadi P sama dengan 6. Lepas tu kerana soalan minta yang positif. Semalam tak ada. Semalam dia kena terang lebih semalam untuk yakinkan awak. Okey. So, Medan dah jawab, cari nilai P. Medan dah jawab, dapat 6. Okey, dapat 6. Kemudian dia suruh cari nisbah sepunya, iaitu Medan kena sambung semula yang ini tadi. Yang ini tadi, iaitu nilai R sama dengan P yang baru kita dapat, bahagi dengan 2. So nilai P di sini Medan ambil yang positif lah. Jadi nilai R awak ialah 3. Okey, selesai soalan nombor 9. Okey, Medan buka kepada soalan, kalau ada silakan. Kalau tak ada, Medan akan teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, beres kan? Alright, so tak ada soalan. Okey, nombor 10 kita dah bincang. Ni mengikut tahun ni Medan susun ya. Okey, so Medan pergi kepada soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Kita tak tahu nasib kita, time kita nanti dia uji janjang aritmetik ataupun geometri. Tapi kalau kita tengok soalan pasien ni, dia ada semua sebab pada zaman itu
Bilangan soalan adalah 25. Zaman sekarang bilangan soalan tu dah dikurangkan. Okay, dah dikurangkan. Okey. Soalan 2012 masih lagi tentang janjang geometri. Sebutan pertama adalah A, nisbah sepunya adalah R. Dia nak suruh kita kembali kepada apa yang kita belajar. So diterang dulu, A itu adalah sebutan pertama, R adalah nisbah sepunya. Okey, lepas pelajar dah okey, dia pun barulah mula. Diberi sebutan ketiga janjang itu melebihi. Okey, dia guna perkataan melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Dia bagi macam tu. Okey, cari nilai-nilai. Dia gandakan di sini nilai-nilai R. Jadi jawapan awak nanti ada 2 atau lebih. Okey, dalam janjang, sebutan yang pertama kita tulis T1. T1 nama lainnya adalah sebutan pertama. Kemudian kita ada sebutan yang kedua, T2. Kita tulis AR, N tolak 1, tapi nilai N kita ni 2. 2 tolak 1, akhirnya jadi 1. Jadi sebutan kedua kita buat AR. Sebutan yang ketiga, kalau ikutkan dia akan jadi AR 3 tolak 1. Okay, AR 3 tolak 1. Jadi nak mudah cerita, 3 tolak 1 tu dapat 2. So madam buat sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga. Kemudian madam nak masukkan dalam ni sebutan ketiga. So madam ganti yang inilah. Kita ganti dalam ni, iaitu AR kuasa 2 melebihi, okey, sama dengan sebutan kedua adalah AR, dia lebih sebanyak 12A. Dia mula tinggi sikit soalan dengan tajuk seterusnya. Yang ini sebutan kedua, dia lebih sebanyak 12A. Itu cara kita translate. Boleh ke? Alright. So kalau awak tengok di sini, sebutan yang ini ada A, yang ini ada A, yang ini ada A. Jadi madam decide semua sebutan ni madam nak bahagikan dengan A, nak permudahkan. So bila permudahkan, madam dapat R kuasa 2 sama dengan R tambah dengan 12. Madam permudahkan. Kemudian tengok-tengok dia dah jadi kuadratik. R kuasa 2 tolak dengan R tolak dengan 12 sama dengan 0. Kenapa kita yakin dengan kuadratik? Kita yakin dengan kuadratik ni sebab soalan kita tanya tadi nilai-nilai. Kuadratik akan menghasilkan 2 faktor dan 2 jawapan. Okey, untuk memfakturkan, pelajar boleh guna kalkulator. So, pelajar boleh ambil huruf A di sini. Madam ambil A dan madam nak selesaikan polinomial darjah 2. So, perkali di depan tu adalah 1. Kemudian negatif R tu negatif 1. Negatif 12 tu negatif 12. So, madam dapat jawapan yang pertama 4. Maksudnya, bila kita faktor, kita akan dapat R tolak 4. Okay, jawapan yang kedua, tekan sama dengan, madam dapat negatif 3, bermaksud R tambah dengan 3 sama dengan 0. Okey, kita ambil faktor yang pertama. R tolak 4 ni kita ambil dan kita samakan dengan 0.
maka dapatlah nilai R kita 4. Okey, ambil faktor yang kedua pula. R tambah 3 sama dengan 0. R sama dengan negatif 3. Jadi bila soalan tanya tentang cari nilai-nilai R, nilai-nilai R ialah 4 dan juga negatif 3. Alright, so Madam dah selesai soalan nombor 11. Madam buka kepada soalan jika ada. Okay, setiap soalan memang dia bagi clue. Okay, itu memang tugas sebagai penggubal dan juga pentaksir soalan. Mesti bagi clue kepada pelajar sama ada tersirat ataupun tersurat. Itu mestilah. Okay, so kalau tak ada, Madam teruskan supaya rakaman kita jadi bersambung. Okay, Madam pergi kepada, okay, tiada soalan Okay, soalan 2013. Okay, Madam pergi kepada soalan 2013. Kita memang akan rasa cemburu dengan senior-senior kita sebab soalan mereka mudah. Tapi tak apalah, kita ulang kaji. Okay, ulang kaji. Yang penting konsep tu dapat. Okay, soalan 2013, nombor 9. Okay, pada zaman tu soalannya memang nombor 9, 10, 11. 9, 10, 11 pada zaman dulu. Sekarang kedudukan soalan dia dah tak ada pattern. Ikut rezeki pelajar. Okey, 3 sebutan pertama dia dah mula matang membuat soalan berbanding soalan sebelum-sebelum ni. Okey, dia hampir sama. Sebutan yang pertama adalah H, diikuti dengan 8, diikuti dengan K. Tetapi kali ini adalah janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Okey, so dia suruh kita cari H tambah dengan K. So yang pertama, kita tak boleh buat macam yang tadi. Yang tadi ni kita cari nisbah. Ni kita cari nisbah sebab dia janjang geometri. Soalan 2013, dia adalah janjang aritmetik. Madam kena ambil sebutan yang kedua, tolak dengan sebelumnya. Bersamaan dengan K tolak dengan sebelumnya. Okey, Madam nak suruh dia mesti jadi positif H, positif K. Dan nilai K dah cantik dah positif. Saya salah mana-mana ke? Tak ada kan? Okey. Kemudian di sini Madam dapati dia negatif H. Sedangkan Madam nak positif. Jadi kita kena buat hijrah. Negatif H ni kena hijrah ke sini. Negatif 8 ni kena hijrah ke sana. Dia kena hijrah. So bila dia hijrah, 8 tambah 8. Okay, dia akan jadi 8 tambah 8 sama dengan Madam bawa H negatif tadi, dia akan jadi positif dan Madam salin K yang asal. Jadi H tambah dengan K bersamaan dengan 16. Okay, bersamaan dengan 16. Selesai. Sebab dia bukan suruh kira pun. Dia bukan suruh cari nilai H, bukan suruh cari nilai K, tak. Dia suruh cari hasil tambah H dan juga K. Okay, itu mukadimah soalan tahun 2013. Okay, kita tengok soalan lepas nombor 9, nombor 10. Cuma rezeki pada tahun ni masih lagi tentang janjang aritmetik. Dalam suatu janjang aritmetik, okay, janjang aritmetik, beza sepunya, dia dah bagi dah nilai D sama dengan negatif 5. Dia bagi dah beza sepunya negatif 5. Diberi hasil tambah 10 sebutan. S, 10 sebutan adalah 45. Okey, Madam dah gunakan kedua-dua ayat penting. Yang pertama, dapat nilai beza sepunya.
Yang kedua dapat hasil tambah. Okey, so Madam nak cari. So Madam akan menggunakan rumus nombor 10. Okey, rumus nombor 10. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Madam dah terhafal sebab banyak kali buat latihan. Yang pertama, Madam akan ganti nilai N 3 kali. Yang kedua, Madam akan ganti nilai D. Okay, yang pertama, Madam ganti nilai D. Nilai A tak boleh ganti sebab soalan tanya. Kalau ganti juga tak ada soalan. Okay, soalan tanya. Cari sebutan pertama. Soalan sedang tanya nilai A di situ. Okey, Madam akan gantikan. Yang pertama, nilai N. Nilai N adalah 10. Sama dengan 10 per 2. 2A salin tambah kurungan N adalah 10 tolak 1 dan nilai D diberi oleh soalan negatif 5 dan nilai S10, okay, nilai S10 juga diberi oleh soalan iaitu 45 sama dengan 45. Kita ganti je. Okey, so kat sini Madam tengok. Okey, kat sini jadi 5. Kat sini akan jadi 2A tambah 9. Sebab 10 tolak 1 dan darab dengan negatif 5 sama dengan 45. Okey. Jadi, Madam nak buang dulu nilai ni, Sat. Madam reset sekejap ni. Okey, mula-mula Madam nak nyahkan nombor 5 di luar ni. Okey. So, nombor 5 di luar akan menjadikan 45 sebab yang biru tu darab, dia akan jadi bahagi dengan 5. So, Madam dapat 9. Jadi, 2A. Okay, 2A tolak, katakan kita tak tahu, 9 darab 5. Oh, 45. Sama dengan 9. 2A sama dengan, tambah dengan 9. 2A sama dengan 54. Saya salah mana? Ada salah tak? Tak salah, betul? Okey, sebab 54 tu lupa, boleh buat sifir 2. 54, nanti Madam nak nyahkan nombor 2, dia akan jadi 54 bahagi dengan 2. So, Madam dapati nilai A ialah 27. So, Madam dah jawab nilai sebutan pertama ialah 27. Tapi kita kena ganti sikit lah. Dia mudah je kalau siapa yang dah tengok S10, dalam ni sebenarnya kita dah boleh rancang dah. Tak payah buat 10 tolak 1. Terus buat 9. Macam tu. Tapi kalau awak nak ikut cara kerja cikgu, tak ada masalah. Okay, ikut yang baik kita ikut. Okey, kemudian soalan B. Dia nak tahu sebutan yang ke-10. Okay, sebutan yang ke-10. So, kita ada rumus nombor 9. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Yang pertama, nilai N kita ni 10. Yang kedua, nilai A kita baru dapat tadi 27. Dan nilai D kita adalah negatif 5. Jadi, bila Madam ganti, Madam akan dapat T yang ke-10 adalah 27. Macam tadilah, 10 tolak 1. Terus buat tambah dengan 9. Darab dengan nilai D negatif 5. Okey, kita tekan kalkulator. Awak akan dapat 27 tambah, tak mahir algebra, buat je 9 kurungan negatif 5. Tak payah runsing. So, jawapan awak ialah
negatif 18. Alright. Meda buka lagi soalan. Kok ada yang rasa Meda laju ke, tak tahu nombor tu kenapa gitu ke, boleh tanya. Sebab saya tak tahu. Sebab saya buat banyak kali dah latihan ni, nampak macam pro. Sebenarnya kena buat latihan dulu sebelum mengajar. Kalau awak tengok buku latihan saya kat rumah, buku latihan yang sekolah punya tu, memang dah ada lebih kurang 8 biji dah. Dah habis, muka surat depan sampai belakang habis. Kesan saya menconteng lah sebenarnya. Saya dah mula tulis secara cantik. Sebab itu dalam, kalau awak buka kita punya WhatsApp group, okay, siapa yang baru join WhatsApp group, Meda tunjuk. Bila awak tekan kelas Meda Z ni, awak tekan deskriptif kat atas tu, dia punya ni, kemudian awak boleh tengok kat sini, semua benda ada kat sini, link Google Meet, video. Yang penting bahan ni. Dekat bahan ni, yang saya kata dalam buku, saya tulis dalam buku tadi tu, saya ada letak kat sini lah. Kalau tajuk fungsi, ni tajuk apa? Tajuk janjang. Dia memang ada answer dia yang saya tulis tangan. Itu maksud saya buku latihan yang saya guna tu. Saya dah buat dah semua kat sini. Siapa yang tak sempat salin, ada kat sini. Semua ada. Dan untuk yang tingkatan 4, 1, 2, 3 sebab mudah sangat kan. Tapi saya dah buat latihan hari tu dengan awak. 1, 2, 4, 5, 8 tak ada. Ada pelajar daripada Sabah minta. 8 saya tak mahir. Jadi tajuk lain tu dah ada dah bahan kat sini. Boleh ambil semua. Yang nak masuk tingkatan 5 pun dah ada bahan. Tajuk trigo, pembezaan, pengamiran. Tapi tak menyeluruh. Saya masa ni, sebelum tu saya tak menulis cantik-cantik. Lepas permintaan untuk mengajar ni bertambah, so saya mula tulis dalam keadaan yang cantik sedikit lah. Kita kena berubah lah kan. Kalau tak, saya kena tulis sepanjang hayat nanti yang ini. Okey. So, saya sambung sikit lagi. Belum lagi pukul 9. Sambung sikit lagi. Okey. So, yang ini kita bagi pelajar mahir dahulu. Sebab saya tak tahu syllabus awak ada tak yang ini. Saya tak perasan. Okey. Ni. Okey, kalau buat yang ni lebih pada 5 minit. Tapi boleh kot, boleh saya try. So soalan, kalau yang tiba-tiba dia jadi nombor 2 semula ni, maksud tu adalah soalan daripada kertas yang kedua. Dia application sedikit. Macam mana? Nak buat ke tak nak dengan awak yang ni? Kesian pula yang baru masuk. Sebab dia tinggi sedikit. Tinggi sedikit. Tak apalah, saya ni dulu. Saya hold dulu yang paper 2 ni. Kita bagi mood pelajar nak belajar dulu. Okey. Jangan risau, saya dah ada jawapan ni, saya dah ada. Cuma saya ambil kira sebab ada pelajar yang baru masuk yang episod 2. So dia tertinggal sedikit, nanti dia study dulu. Okey, saya buat contoh, saya buat soalan 2014. Okey, 2014. Nombor 8, supaya dia ngam dengan masa kita. Soalan bagi hasil tambah N sebutan pertama, dia bagi dekat kita. SN. Jadi kita tak payah ambil yang kita lah. Ambil yang dia saja. Okey. 3 kuasa N tolak 1. Soalan bagi. Lepas tu soalan kata dia nak sebutan pertama. Mudah saja. Sebutan pertama adalah berlaku apabila N sama dengan 1. Meda pun ganti S1 sama dengan 5/2. 3 kuasa 1 tolak 1. Gitu. Okey. Tadi Meda tulis T1 sama dengan A. Ada nama baru sama dengan S1. Bila kita belajar tinggi-tinggi nanti,
Oh, sama saja maksudnya. Okey, bila kita nak kira, kita tekan je kalkulator. 5/2. Buat kurungan. Katakan tak pasti, tekan je lah 301, tak apalah. Tak ada orang tengok yang ini. Tolak dengan 1. Daripada kita teka salah, biarlah kita tekan kalkulator. Type. What you see, what you enter. Awak tengok begitu, begitulah awak type dalam kalkulator. Sama dengan. So, jawapan awak adalah 5. Jawapan awak adalah 5. Dan Madam dah bagi tahu dah. Nilai S1, nama lainnya adalah A. Jadi sebutan pertama kita adalah 5. Boleh? Dia lain, cara dia tanya lain sedikit. 2014. Kemudian kita tengok balik soalan. Dia kata janjang geometri, JG. Okey, sebab itulah dia tanya nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya. Dia ada banyak rumus, tetapi kalau kita guna rumus canggih pun nanti kalau pelajar tak faham, rugi. Kalau pelajar tak faham, rugi. Jadi Madam nak buat macam ni. Sekarang Madam nak ganti nilai N ni dengan 2. Okey, tadi ganti dengan 1. Sekarang nak ganti dengan 2 pula. Okey, apabila N sama dengan 2, Madam akan dapat S2 sama dengan 5/2 3 kuasa 2 tolak 1. Sama dengan, kita ada kalkulator tadi, kita cuma tukar nilai di atas tu menjadi 2. Ni nilai ni, kita tukar dia tadi 1, delete jadi 2. Jadi jimat masa. Sama dengan, jadi awak dapat jawapannya 20. So sekarang kita kaji apakah maksud S2. S2 ialah sebutan pertama kita tambah dengan sebutan yang kedua. Daripada yang kita kira tadi, S2 dapat 20. Yang kita cari tadi sebutan pertama dapat 5. Dari situ kita akan dapat apakah nilai T yang kedua. Okay, so T yang kedua adalah 20 tolak 5. Madam dapat sama dengan 15. Jadi untuk janjang geometri ini, sebutan pertamanya ialah 5. Sebutan yang keduanya adalah 15. Dari situ, Madam boleh kira nilai common ratio iaitu nilai 15 kita bahagikan dengan sebutan sebelumnya. Maka nilai common ratio-nya ialah 3. Dia dalam sedikit. Okay, janjang geometri tetapi dalam sedikit. Alright. Dah pukul 9, macam mana? Okey ke? Boleh? Boleh. Boleh. So, kalau awak nak buat soalan-soalan lepas ni, tak ada masalah tu. Cuma dia dah mula application. Application. Dalam kerja, Madam dah bagi dah kat situ. Video pun ada sebab soalan yang dalam ni sampai 2017. So, kita buat tadi baru tahun 2014. So, koleksi jawapan dah ada dalam tadi yang Madam tunjuk. So, Madam nak tanyalah besok kita nak study tajuk apa. Sebab kita buat 3 episod saja. Kalau ada keperluan nanti, awak minta balik, Madam akan sambung. Okey, untuk besok. Pilih tajuk.